عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 161. Muka surat 161. Kita masuk satu bab baru, kata dia bab ma jaa fi man yuharramu 'alan nar. Iaitu bab yang datang pada menyatakan orang yang diharamkan dia, yakni dijauhkan dia daripada api neraka. Tajuk malam ni dia nak cerita kepada kita siapa di kalangan manusia yang ramai-ramai ni yang Tuhan akan jauhkan dia daripada masuk neraka. Ketahuilah saudaraku, perangai yang baik itu menjauhkan diri daripada neraka dan jauh neraka daripada dia. Orang nak lepas daripada neraka ni orang baik. Akhlaknya baik, tingkah lakunya baik, hatinya baik. Orang baik lepas daripada neraka. Dan perangai jahat itu menghampirkan diri kepada neraka. Yang ni tuan-tuan, benda ni common, benda yang common, benda yang semua orang pun tahu. Jahat memang tempat dia neraka, baik memang Tuhan balas syurga. Semua orang pun tahu. Tapi masalahnya orang tak tahu ni suka buat jahat. Ni masalah. Semua orang tahu bangkit tengah malam, semayang malam tu baik, tapi apa orang yang duk bangkit semayang malam? Ni masalah kita. Maka malam ni lagi sekali dia nak habaq kat kita. Kita jadi orang baik, kita dekat dengan syurga. Kita jadi orang jahat, kita dekat dengan neraka. Maka apabila berkehendak jauh dirimu daripada neraka, maulah bercampur gaul dengan orang-orang itu dengan baik perangai. Kalau kita training satu hari esok, syurga itu menjadi tempat kita. Kalau kita ni mau satu hari esok, kita ni lepas daripada azab neraka. Dia kata satu aja, jaga waktu bergaul dengan orang ramai ni, perangai mesti baik. Jangan pemarah, jangan dengking, jangan congkak. Congkak ni sombong. Sombong, Samsing tak boleh kata. Jadi masalah sekali. Okay. Jangan pemarah, jangan dengking, jangan congkak, jangan sombong, jangan kasar laku, jangan langgar, jangan bercakap keras. Sebaliknya hendaklah suka duduk dengan orang-orang fakir miskin. Dia kata. Kalau teringin satu hari esok kita dapat masuk surga. Kalau teringin nak masuk surga, yang ni semua. Perangai-perangai tak elok ni semua kena buang jauh-jauh. Perangai panas barang, cepat marah, bengkiang, terongos, ni semua ni kena buang. Dia kata bahkan mau ada dekat kita ni suka duduk dengan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maksudnya buang sombong tu sehingga boleh duduk dengan orang susah. Tidak besar diri kepada orang-orang. Dan ada menaruh belah kesian kepada orang yang dhaif. Kena kesian. Bila tengok orang-orang yang dhaif, yang lemah, mu ada dalam diri ni rasa kesian. Tengok orang Islam di Palestin duduk kena hari-hari. Tengok orang Iraq apa dah jadi ke mereka ni. Kita tengok kesian. Mereka ni dhaif. Mustada'afin. Mereka ini golongan-golongan yang dhaif, lemah. Mati mereka ni, mata manusia tengok macam mati kata. Walaupun kita harap mudah-mudahan mati mereka syahid di sisi Allah. Tapi dhaif, mustada'afin, ini golongan lemah, tak boleh nak buat apa dengan kezaliman yang menimpa. Dan bermanah-manah mesra dengan mereka dan tidak keras kepala.
Kalau nak selamat di hari akhirat esok, jangan ada sifat-sifat tak elok ni, bagi ada sifat-sifat elok dalam diri kita. Dan tidak umpat-mengumpat, tidak berkata dengan orang itu barang yang menyukakan hatinya, dan berkata dengan orang itu barang yang menyukakan hatinya. Kita tahu orang tu suka apa, kita cakap bagi dia rasa suka hati dengan kita. Dan senang dan mudah kira bicara dengan orang. Tidak menanggung ke atas orang lain perkara payah dan ambil kepada sendiri perkara senang. Jangan kita ni tidur atom, hak susah bagi ke orang, hak senang ambil kat kita. Itu perangai tak elok. Bahkan maulah akasnya. Kalau boleh, biarlah sebaliknya. Kalau boleh, biar hak susah tu kita buat, hak senang kita bagi dia buat. Kalau boleh macam tu. Ataupun payah sama payah, ataupun senang sama senang. Hak payah jom kita pakat-pakat buat, hak senang pun kita pakat-pakat buat. Pakat-pakat rasa belakang. Tuan-tuan, manusia dia tak macam tu. Manusia ni bila nak atur kerja, ini jawatan kuasa ni nampak berat sikit, kita bagi kat dia tu. Dia nak kena ke orang. Ataupun dalam bahasa kasarnya dia kata dia nak pedaji orang. Kan saja bagi. Hak senang, dia kata ni bagi main kat aku. Islam tak mau macam tu. Islam kira hak susah tu patut kita ambil, hak senang bagi ke dia. Dia tengok hak susah kita ambil, dia rasa dia perlu menghormati kita. Kita yang duk atur kerja, kita boleh bagi ke dia hak susah, tapi kita ambil ke kita hak susah, dia hormat kita. Maka siapa berperangai yang demikian itu, maka itulah orang yang jauh neraka daripadanya, ataupun dijauhkan dia daripada api neraka. Siapa yang tak ingat nak buat nanya orang, maka dia jauh daripada api neraka. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yuharramu 'alan nar aw biman tuharrimu 'alaihi an-nar. Tuharramu 'ala kulli qarib hayyin layyin sahlin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah sekalian kamu aku khabarkan dengan orang yang dijauhkan dia daripada api neraka? Nabi tanya sahabat dia. Nabi kata, hampa mau dak aku nak cerita dekat hampa orang yang esok dia jauh daripada api neraka. Ataupun orang yang dijauhkan neraka daripada dia. Hampa mau dak aku nak beritahu kat hampa orang yang neraka akan jauh daripada dia. Maknanya dia tak kena neraka. Iaitu dijauhkan neraka daripada tiap-tiap orang yang berhampiran dengan orang-orang dengan baiknya. Orang yang akan jauh daripada neraka, yang pertama adalah orang yang mudah didekati. Itu maksud dia. Orang mudah nak dekat dengan dia. Lagi mudah, lagi lembut, lagi senang kira bicara dengan dia. Dia ni satu orang yang semua orang kata mudah. Kalau dia main jadi bos kita, dia jadi head department kita, dia jadi ketua kita, anak buah ni senang dengan dia. Dia mudah faham masalah orang ni. Ini jadi ketua jabatan bagi susah orang. Mai satu orang jumpa dia kata, tuan, saya minta cuti. Anak saya sakit kuat. Dia pergi jawab balik ke kontor. Dia kata, siapa yang tak sakit dalam dunia ni? La ilaha illallah. Ketua apa macam tu? Hamba Allah ni tak pernah minta cuti. Itulah sekali baru pergi minta cuti kat dia. Dia pergi jawab macam tu. Siapa yang tak sakit dalam dunia ni? Nama kata manusia semua sakit. Ni kalau hang tak main kerja, siapa nak buat kerja? Cakap macam tu. Susahlah orang nak dekat dengan dia. Tuan, saya minta cuti sehari. Pasal apa? Ni mak saya nak pergi Mekah. Saya nak kena pergi hantar dia. Adik balik orang. Takkan orang lain tak boleh hantar. Awak kalau hantar-hantar nak jadi lagu mana? Dah jadi bos ni sedap ke dia lah. Nak kata apa-apa. Tapi ingat, Allah Subhanahu Wa Taala tak suka orang perangai macam tu. Allah tak suka. Buat apa kita pilih perangai yang boleh menyebabkan Allah tak suka ke kita? Ini Islam. Maka Islam bagi pendidikan dekat kita, Islam ajar kita jangan jadi orang macam ni. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Tajuk baru dia kata, bab man kana fi hajati ahli fa uqimatis salah.
Iaitu bab pada menyatakan hadis yang membicarakan orang yang adalah ia menguruskan hajat ahlinya, maka diri akan sembahyang. Ni pula satu tajuk dia nak cerita. Kita ni kalau jadi suami, jadilah suami yang membantu urusan rumah tangga. Itu maksud dia. Hajat ahlinya. Kalau jadi suami, jadilah suami yang membantu urusan rumah tangga. Dan membantu urusan rumah tangga tidak menyebabkan tinggal semayang. Kata dia, ketahuilah saudaraku, orang yang beradab lagi bagus perangai itu, tidak ia membesar diri. Itu nombor satu. Dia kata orang akhlak baik ni, besar diri tak ada pada dia. Besar diri tak ada pada dia. Ni orang perangai baik. Dan tiada sombong kelakuan dan tiada sombong cakap. Boleh jaga hak ni, kita orang yang baik perangai. Tak sombong, kelakuan pun orang tak nampak sombong, cakap pun orang tak nampak sombong, dan tiada ia memandang derajat dan rupanya dan namanya. Hak ni semua dia tak pandang. Walaupun pangkat besar, walaupun dia ni dari segi derajatnya tinggi, walaupun dia ni dari segi nama dalam masyarakatnya hebat dan sebagainya, dia anggap yang ni semua dunia aja. Akhirat esok pergi jadi sama lagu orang lain aja, tak ada apa. Allah Subhanahu wa ta'ala nak tengok takwa aja ada tak ada dalam diri di sana esok. Apabila bercampur gaul ia dengan orang yang di bawah perintahnya dan dengan anak isterinya, maka tiadalah ia bersenang diri dengan memperkulikan semua yang di bawah perintahnya, sedangkan dia berdiam diri, menyuruh dan memberi isyarat saja. Ni orang baik. Waktu bergui dengan orang bawah ni, dia tak cekak pinggang duk tengok kok jauh duk tunjuk sana tunjuk sini suruh buat dah. Hak mana tangan dia buat, dia buat. Orang duk tengok, orang malu Allah. Tuan-tuan, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi perintah suruh buat masjid dulu. Bila Nabi suruh buat masjid, bukan Nabi pergi rehat. Bila Nabi suruh buat masjid, Nabi pergi angkat batu. Angkat batu besar ni, nak main bubuh, nak buat perenggan masjid ni. Nabi ambil pula batu hak besar sekali. Nabi bawa ni terhoyong-hayang. Sahabat semua pakat main dekat Nabi, berebut nak ambil batu tu. Sahabat kata, ya Rasulullah, kamu pergi rehat, kami boleh buat benda ni. Nabi kata apa? Tu dia batu ada banyak lagi. Nabi kata, ni dah aku bawa, ni dah banyak lagi. Tuan-tuan, ini yang dikatakan lisanul hal. Lisanul hal. Keadaan Nabi itu dah cukup untuk nak berkata-kata kepada orang betapa Nabi ni satu orang yang mulia. Tak gaduh riau jengkah jerit suruh orang buat yang tu yang ni. Kita ni hak bos ni pergi buat, anak buah ni tak boleh duduk dah. Ada kerjanya. Kita nak perintah orang suruh buat yang tu yang ni, semua orang sibuk. Semua orang ada benda nak buat, bukan semua orang duk rehat. Maka menyedari benda tu, pakat-pakat buat. Maka dia kata yang demikian itu menjadikan tidak senang hati dan tidak suka orang yang di bawah perintah dan ahli-ahli yang di dalam rumah. Kalau kita memerintah sangat, orang tak suka kat kita. Orang tak suka kat kita. Kalau kita di pejabat memerintah, anak buah tak suka kat kita. Depan kita dia tengah beralih, dia buat tangannya tu. Dia kata, pergilah. Habis kita. Hormat ni bukan boleh minta orang hormat, tak boleh. Orang sendiri rasa nak hormat, baru orang hormat. Kita tak boleh minta, bagi berdiri tuan-tuan dan perempuan, saya minta ke tuan-tuan tolong hormat saya. Dia berkata, gila dekat dia ni. Tak payah minta. Kita tu sendiri orang tengok, orang tahu dia ni patut tak patut dihormati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila sentiasa diperbuat yang demikian itu, kalau kita sentiasa duk pukuli orang benci kita. Bukan kata di tempat kerja, di rumah pun kalau kita jenis macam tu, isteri pun lemah dengan kita, anak-anak pun fed up dengan kita. Dan menjadi keras dan menjadi kasar dalam pergaulan. Akhirnya keadaan dalam rumah tangga menjadi tegang.
Terpaksa. Buat apa pun terpaksa. Terpaksa ni tuan-tuan buat tak cantik. Tapi kalau masing-masing rasa dia perlu buat, cantik. Ini keadaan dia. Dan ada pun orang yang baik hati dan bagus dalam pergaulan itu, apabila bergaul ia di dalam orang yang di bawah perintahnya dan anak isterinya, maka tidaklah dia berkeras dan berkasam dengan mereka itu, melainkan pada tempat-tempatnya sahaja. Bukan kata sampai anak boleh main duk latam atas kepala dah. Dia ada tempat-tempat dia. Kita perlu tegas. Tetapi ada waktu dan ada ketikanya kita kena berlembut dengan mereka. Begitu. Dan tidak menanti mereka itu buat sebarang kerja yang patut tidak payah menanti mereka itu. Kita hak mana boleh buat, kita buat. Tak usah duk nanti orang buat bagi kat kita. Ni balik-balik kerja tu, keluar tutup pintu kata dum, kata terus masuk dalam rumah. Numpet kerja pun kena mak endon main ambil. Hombuk besar tu buang. Dah ada orang gaji Indonesia seorang. Ya. Balik kerja ni bank tu bukan tak boleh, dah sampai dah berhenti kereta buka ambil bank bawa masuk dalam, bukan tak boleh, tak ambil, tunggu orang gaji main ambil. Tunjuk besar sangat. Betul lah kawan ni tentu pergi ambil lah, dah kita suruh dia ambil, saya kita tak bayang gaji dia pula, dia tentulah main ambil. Tapi benda tak boleh buat lah, tak payah tunggu orang. Berasa lagu nak minum ayam, payah ke nak bangkit berjalan pergi ke dapur buka peti air, ambil ayam tuang dalam gelas minum, takkan payah kot. Tu pun keriau tu daripada ruang tamu. Yang baca ni orang squash sikit. Ni daripada di dapur ni kata tuan besar minta pergi bagi. Buat apalah pergi tunjuk macam tu. Dah. Bahkan dengan segeranya awak kerjakan dan perbuat akan dia apa yang patut dibuat dengan sendirinya. Hak mana boleh buat, kita buat. Hak mana boleh buat, kita buat. Ni balik masjid lagi, balik pun terlewat sikit, nasi boleh patah hilang dah. Allah, habis tidur sendiri dah, apa salahnya. Kan? Balik-balik tu tengok bunyi tendang bangku di depan dah. Berumui apa pun tak tahu. Tendang bangku pumpang-pumpang. Kalau dia pakai keluar main awaknya. Nasi mana? Duk tahu dah aku balik time ni. Tentu saya ada orang macam tu ada. Ada. Jangan duk ingat kata tak ada. Ada orang macam tu ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang macam tu. Bahkan ada yang ajaib lebih pada tu. Bini dia, duk arwah dia buat benda ni semua. Ada. Yang ni lagi ajaib lah. Jangan. Saya cerita di satu masjid, satu kawan kan, dia mai jumpa, nak cerita tak cerita, nak cerita tak cerita, nak cerita tak cerita, lama-lama cerita juga. Cerita sikit tak boleh tahan sebab ayam mata kelang. Laki-laki tarik baju tunjuk belakang, balok bekas kena tibai. Saya kata ada taruh pendatang asing tanpa dokumen kan, kena hukum sebat ni. Kawan main nak cerita benda serius, kita pergi buat lagu tu. Isteri tibai dah. Saya pertama kali lah jumpa benda ni, tak pernah jumpa lagi. Saya kata jangan merepek. Sungguh dah. Bini dia tibai dah. Bagi dengan tali pinggang macam belakang. Hari Sabtu, hari Ahad tak boleh pergi mana, kena basuh baju suami. Hari Sabtu, Ahad tak boleh pergi mana, kena basuh baju. Saya kata washing machine takkan tak boleh beli. Washing machine ada. Dia kata ada jenis baju nak kena basuh tangan ni. Saya kata karut lah. Sampai lagu ni karut lah. Dayus dah lah. Sampai peringkat tu dayus lah. Bukan kata suami tak boleh tolong basuh baju, tapi sampai kena balon dengan bini ni dayus lah. Dan awak yang jadi macam ni, saya malas nak bergaduh. Ni bukan nak bergaduh. Suami dia kena ada hebat dalam rumah tu, dia kena ada hebat, tapi taklah sampai peringkat mengada-ngada, tapi dia kena ada hebat sebagai ketua rumah tangga. Final say, final decision kita saja buat. Kita kena ada hebat tu, kena ada. Dia tak boleh bagi kata putus. Kata putus ada kat kita. Hebat tu kena ada. Ni sampai gas masak habis, bini suruh dia pergi beli gas, kena minta duit kat bini. Gaji masuk bank, kad bini pegang.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam tak suruh sampai macam tu dah. Islam tak suruh sampai macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata demikianlah perangai orang yang baik hati dan tiada sombong itu. Kita kalau ada tolak ansur dalam rumah tangga, ada benda kita tolong orang perempuan, tetapi kita tolong dia tidak bermakna habis segala kuasa sebagai suami kita letak habis dah. Tolong atas dasar kita hidup satu keluarga, ada hari aku tolong kamu, ada hari kamu tolong aku. Tidak bermakna bila aku tolong kamu, aku lemah segala-galanya sampai kamu boleh perintah aku dah. Bukan macam tu. Dan yang demikian itu disuruh syarak kita dan pimpinan Nabi Muhammad SAW akan umatnya, sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Anil Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu qala, qultu li Aisyah ayyu shay'in kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasna' idza dakhala baitah. Diriwayatkan daripada Al-Aswad bin Yazid, katanya aku tanya seorang daripada isteri Nabi SAW yang sangat dikasihnya tentang perangai Nabi SAW. Bagaimanakah pergaulan Nabi dengan ahli keluarganya apabila masuk ke rumah. Tuan-tuan, jadi Nabi ni, jadi pemimpin ni, orang nak tahu segala-galanya. Nabi ni macam mana? Dia waktu di rumah macam mana? Waktu dia main bercakap depan sahabat, nampak tertib, sopan, nampak sangat berakhlak, tinggi peribadi dan sebagainya. Di rumah dia macam mana? Kita teringin juga nak tahu. Kalau kita tengok satu orang nampak bagus, kita dengar satu orang penceramah motivasi, cakap punya bagus lah cerita, kita bila isteri buh nasi kat kita, kita mau kata terima kasih apa semua, kita dengar-dengar juga, tapi kepala dia fikir, dia buat ke tak benda ni? Kita fikir betul. Tak manusia. Sebagai manusia, kita duk fikir juga benda tu. Cara dia bercakap ni macam dia tak pernah berkelahi dengan bini. Betul tak? Jadi kita kadang-kadang benda tu dia satu nakai juga meduk singgah di kepala kita. Nak suruh kita fikir. Sahabat-sahabat Nabi pun bila tengok Nabi SAW macam ni punya penampilan dirinya dengan peribadi tingginya dan sebagainya, ada di kalangan sahabat ni di counter check, ditanya isteri Nabi, Nabi di rumah macam mana? Bukan tak percaya dekat Nabi, tapi nak tahu lebih lagi. Nabi di rumah macam mana? Cengih ke? Tegas ke dia ni? Sampai tak boleh tolak ansur ke macam mana ke? Nak tahu juga Nabi ni dia dengan isteri dia macam mana? Sampai tak bisa melawak langsung ke? Nabi dengan anak-anak macam mana? Kira duk tempik jerkah saja ke? Nabi ni orang macam mana? Kalau di rumah, Nabi ni macam mana? Sahabat ditanya Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata sahabat ni kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah sesuatu yang Nabi SAW perbuat apabila masuk dia ke rumahnya? Aswad ni ditanya Aisyah, dia kata, wahai Aisyah, dia kata Nabi bila balik ke rumah dia buat apa selalunya? Bila didengar oleh Aisyah akan tanya Al-Aswad itu, lalu dijawab oleh Aisyah, qalat kana yakunu fi mihnati ahli fa idza hadaratis salah qama fa shalla. Jawab Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi SAW apabila masuk ke rumahnya, didapati akan dia, yakni akan Nabi itu mengerjakan kerja ahli keluarganya, seperti perah susu kambing, duduk membuang apa-apa yang kena pada pakaian, menyapu sampah di rumah dan sebagainya. Maka apabila hadir waktu semayang, yakni dengar orang bang, maka ia pun bangun meninggalkan kerja yang diperbuatnya itu, lalu keluarlah Nabi pergi semayang di masjid. Itu Nabi. Bila balik rumah, apa kerja hak Nabi boleh tolong, Nabi tolong. Perah susu kambing, Nabi buat. Nabi SAW ada hadis lain cerita kata, baju koyak Nabi tampung sendiri. Nabi SAW dalam hadis banyak menceritakan tentang dia biasa buat kerja bantu, kerja-kerja rumah, sapu sampah dan sebagainya. Oh, setengah orang balik jekah aja. Sampai-sampai balik ni apa ni, rumah macam tongkang pecah, handuk saja ke di rumah orang hilang. Lebih pada ambulan bunyi dalam rumah tu. Tolong tak tolong? Tak mahu macam ni lah. Menyalahi macam mana yang dibuat oleh Nabi SAW. Kan? Ni dia kata apa tadi ni? Dia kata membuang apa-apa yang kena pada pakaian. Kita turun pergi padang ni. Balik pada rumah, seluar penuh temujut.
Kan? Apa salahnya? Buang sendiri kemucut tu. Dah duduk atas bangku sandak melenggak tu. Asal keluar ke hidung ke telinga ni sahakak. Pagi orang medu kutip buang kemucut kaki pula. Macam maharaja apa lagi. Kan? Perangai tu tuan-tuan. Yang ni yang kata kita tak ikut perangai Nabi SAW. Begitu. Kata dia, hai sekalian saudaraku, apabila kita dengar hadis ini, dia kata, maka tahulah kita bahawa Nabi SAW seorang yang tidak besar diri. Nabi ini satu orang manusia yang tak besar diri. Dan tiada memilih kerja yang tinggi dan kerja yang mulia semata-mata. Nabi ini, dia bukan nak pilih kerja elok-elok saja. Kerja hak biasa pun dia buat. Kerja hak orang pandang rendah pun Nabi buat. Dan tiada menanti kuli dan khadam pada apa yang patut dikerjakan dengan sendirinya. Nabi dia tak tunggu kuli khadam buat. Hak mana dia boleh buat, dia buat. Maka jadilah kelakuan Nabi SAW yang demikian itu ikutan bagi umatnya. Maka jadilah kita menurutnya. Diberi taufik kiranya oleh Allah kepada kita yang menurutnya. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fil mussafahah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan soal berjabat tangan. Salam. Ketahuilah saudaraku, berjabat tangan itu iaitu menyorongkan tangan kanan sendiri kepada tangan kanan orang yang dijumpa pada waktu berjumpa serta berpegang-pegang sebentar. Itu dia nak abang. Kata yang kata berjabat tangan tu, kita hulung tangan kanan kita pergi dekat tangan kanan dia, kemudian pegang sah. Baru lepas. Ada yang dia suah tepin bil betul aja. Kita pegang dia dulu betul aja. Kita pun jadi pegang bagi kemas sikit. Ukhuwah Islamiah. Ni persaudaraan Islam ni. Pegang. Suara letiang dia betul aja. Kita pegang lagu biasalah, kita pegang-pegang dia duduk letiang betul, berasa lagu sakit kat tangan dia ni, kita jadi bersalah pula dah. Ada yang lagu suara lagu duk korek tangan pula dah. Yang ni pun satu pasien mana yang main pun tak tahu. Macam-macam. Kan? Hal lain sebelah lagi ni tak kira lah. Ada yang suara sini-sini pegang kepala pula dah. Bila salam je sini naik belakang, sini salam ni. Saya macam tu punya pasien pula. Kan? Ada yang pegang ketiak, ada yang pegang pusat, ada yang macam-macam. Kan? Kita tengok ni lagu mana cerita dalam agama kita ni. Dia kata maka perbuatan yang demikian itu disuruh oleh syarak kita kerana mendatangkan perkasihan dan bersayang-sayang dan berjinak-jinak hati. Salam ni tuan-tuan, dia punya karan tu. Karan tu. Bila kita salam, kita pegang tangan dia dua-dua belah, lepas tu kita tengok muka dia, dia tengok muka kita. Di situlah terjalinnya ukhuwah Islamiah. Tang tu dia ikat. Dia ikat ram kata kita pasal dia saudara kita. Dia dengan kita tak ada benda tak elok dalam hati. Ini hikmah di sebalik bersalam ni. Dia kata dan Allah Subhanahu wa taala ampun akan dosa orang yang berbuat demikian itu. Dosa yang ada antara kita dengan kawan yang kita salam tu, kalau sekiranya dosa tu melibatkan dosa kecil, luruh masa salam tu, luruh dosa-dosa kecil ni. Kita ada ingat tak elok kat dia, kita duk buruk sangka kat dia, kita ada sikit-sikit tu bersergai dalam hati kita dengan dia. Bila salam tu, pegang erat, kita tengok dia, dia tengok kita, kita senyum kat dia, dia senyum kat kita, dosa kecil luruh je tu. Dan bermula dalil suruh yang demikian itu ialah sabda Nabi di dalam hadis-hadisnya. Satu daripada hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Maksudnya banyak hadis yang cerita tentang kelebihan benda ni. Kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaqbala ar-rajul fasafahahu. La yanzi'u yadahu min yadihi hatta yakuna ar-rajul alladhi yanzi'. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila jumpa dengan dia oleh seorang laki-laki dalam masjid ataupun lainnya, seorang laki-laki dia kata. Kan maknanya tak suruhlah kita ni pergi salam dengan orang perempuan. Nabi SAW bila jumpa dengan seorang lelaki di masjid, maka berjabat tangan Nabi dengan dia.
Tidak ditanggalkannya tangan itu daripada tangan laki-laki tadi. Nabi tak lepas tangan yang dia salam tadi, sehinggalah adalah laki-laki itu yang menanggalkan tangannya lebih dahulu. Oh, Nabi macam tu. Bila salam tu, Nabi tak lepas. Sampailah kawan tu lepas dulu, baru Nabi lepas. Kalau pakat tak mau lepas pun susah juga. Kan? Jadi dia ni pun tak mau lepas, tunggu kawan tu lepas, kawan tu pun tak mau lepas, tunggu kawan ni. Orang lain pakai tak payah salam. Pakai duduk lekat karan orang tu. Maksudnya pada masa yang menasabah. Begitu. Dan jangan salam terus cabut dah. Maksudnya begitu. Pegang saat tengok. Okay. Betul tu. Kerana sifat melarikan tangan dengan cepat dan mencabutnya dengan lekas pada waktu berjabat tangan itu adalah sifat orang takabur. Orang sombong. Dah, salam ni bagi sikit-sikit macam tu. Kata sampai tak boleh pegang lama tangan dia kan. Tepuk sikit tarik, tepuk sikit tarik. Nampak dia kata ada ciri-ciri takabur, ciri-ciri sombong tu ada. Begitu. Melainkan melarikan tangan itu kerana jangan orang cium. Ni salam orang nak cium dia tarik. Pasal apa? Pasal takut kita dihinggap perasaan ujub. Bila orang salam, dia tunjuk hormat kita lebih-lebih cium tangan, takut diri orang yang kena cium tangan tu, takut saat lagi mai dalam diri dia, berasa dia ni lagu mana, ke biskut Mary kembar, begitu. Tak maulah, kalau nampak ada tanda-tanda nak jadi macam tu, tak usah. Begitu. Tapi dia ada dalam hadis lain, sahabat-sahabat salam Nabi cium tangan. Dan Nabi menganjurkan kita cium tangan orang-orang yang tertentu, seperti mak bapak kita dan sebagainya. So dia bukan larang, cuma dia takut benda ni menjadi orang yang kena tu jadi ujub. Jadi berasa seorang-seorang dia berasa yang boleh merosakkan ibadat dia. Begitu. Maka iaitu tidak mengapa. Kalau dia nak jaga diri dia daripada benda tu, itu tidak mengapa. Saya pernah cerita Imam Malik. Dia paling tak suka orang main duk kerumun nak salam dengan dia. Dia tak suka. Bukan dia tak suka salam. Kerana bersalam itu sunnah Rasulullah. Imam Malik ni lebih-lebih lagi lah faham benda ni. Tapi dia takut. Dia takut bila semua duk serbu main kat dia nak salam. Dia takut. Dia jaga diri dia. Dia takut sekali lagi. Perasaan ni tuan-tuan. Iblis syaitan ni dia duk panak main. Dia singgah dalam hati tu. Dia tak mau benda-benda macam tu. Orang tanya dia, wahai imam, pasal apa kamu ni duk lari daripada orang? Apa dia jawab? Dia kata sesungguhnya yang selalu dikerumuni oleh lalat itu ialah bangkai. Dia kata. Dia kata macam tu. Maksud dia apa? Maksud dia bila orang duk kerumun, tunjuk kata orang duk hormat sangat, duk sanjung, takut. Pokok sekali lagi kita tu rosak. Kita bila rosak jadi macam bangkai lah kita. Kiasan tu tinggi. Dia jaga diri sampai macam tu. Begitu. Dan kata Anas bin Malik lagi, wala yasrifu wajhahu an wajhihi hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yasrifu. Dan tiada memaling Nabi akan mukanya daripada muka orang yang berjumpa dengan dia, sehingga adalah laki-laki itu ialah yang memalingkan mukanya dulu daripada Nabi. Nabi ini dia tak tunjuk, tengok orang paling kali dia tak tunjuk betul, dia tak mau, takut orang berasa susah hati bila Nabi buat macam tu. Tapi Nabi biasa buat macam tu. Kita pernah cerita di masjid ni dulu tentang kisah sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik yang tidak turun dalam perang Tabuk. Dia tak turun dalam perang Tabuk. Dia tak turun perang Tabuk kerana dia ni jenis lambat, buat kerja jenis lambat. Orang nak turun ni pagi-pagi gelap-gelap orang dah turun dah. Dia jenis lambat. Tak ada dah. Nabi dan tentera dah turun pergi dengan sahabat-sahabat yang turun dalam perang Tabuk ni semua dah pergi dah. Tak ada dah. Kena tinggal lah. Maka dia tak pergi. Bukan kerana nak lari diri daripada nak turun pergi perang dah. Tapi kerana tu. Kerana memang silap dia lah. Dia ni satu orang yang slow. Buat kerja slow sikit. Maka kena tinggal dengan rombongan nak pergi perang. Bila Nabi balik daripada perang Tabuk, dia ni susah hati ni. Duk tunggu hari Nabi balik ni susah hati. Susah hati apa dia nak pergi habang dekat Nabi? Alasan apa dia nak bagi dekat Nabi? Sebab tak turun pergi perang ni. Susah hati sampai macam tu. Bila Nabi balik, 80 orang yang tak pergi ni, bukan dia seorang, 80 orang, dia yang ke-80. Dia tunggu last sekali. Orang lain pergi seorang-seorang bagi macam-macam alasan. Senak perut lah hari tu, macam-macam cerita lah kan. Senak perut, saya ni anak tak sihat lah, apa macam-macam alasan.
Sampai dekat dia, dia pun duk fikir sementara nak sampai giliran dia, apa dia nak kata ke Nabi. Dia kata cakap terus teranglah. Sampai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ni bukan ada pasal apa. Dia kata, saya memang sehat, saya tak ada masalah apa masa tu. Cumanya saya terlambat. Bila saya turun, rombongan tuan dah habis dah pergi. Saya berasa sangat menyesallah atas kerana cuai saya ni. Nabi pula dengar-dengar macam tu, Nabi rasa tekilan juga. Dah tahu dah kata kami nak pergi, pasal apa yang dia buat. Nabi macam tekilan. Nabi kata-kata yang pergi baliklah, tunggu sampai Allah turun keputusan dia. Kamu salah ataupun betul. Nabi kata, aku tak mau kata apa. Tuan-tuan, 40 hari Nabi tak cakap dengan dia, Nabi tak sembang dengan dia. Jumpa Nabi, Nabi beralih muka ke lain. Ini dicerita adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi, Nabi beralih ke lain. Nabi tunjuk, Nabi tak suka pasal tak ikut pergi berperang sama dengan tentera yang turun dalam perang Tabuk. Kemudian Nabi bagi tahu pula kepada isteri dia, jauh diri kamu daripada suami kamu Ka'ab. Kemudian baru turun ayat mengampunkan orang-orang yang tidak turut pergi berperang ni, sedangkan mereka sama-sama hijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila turun ayat tu turun lepas sembahyang subuh. Nabi pun memang duk tunggu ayat tu. Nabi bukan benci dekat dia, cuma Nabi nak tunggu Allah nak kata apa dengan dia ni. Turun ayat, kata Allah ampunkan mereka ni. Nabi lepas sembahyang subuh terus habaq dekat sahabat dia, pergi habaq dekat Ka'ab, Allah ampunkan dia. Berlari sahabat ni sambil menangis, pergi beritahu dekat dia, Allah sudah turun ayat, kamu diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi biasa buat, tengok pelari muka, tapi hanya dalam kes-kes yang tertentu, bukan biasa bagi Nabi benda macam ni. Gitu. Masalah dia kata, berjabat tangan dengan lekas memaling muka itu tidak bagus perangai, dia kata. Yang demikian itu dalil daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak buat yang demikian, seperti tersebut dalam sepotong hadis dalam masalah itu. Kerana orang yang lekas memaling muka beradab ke tempat lain itu adalah alamat tidak berat dan kurang mulia di hati orang yang berpaling itu. Bila salam, kau salam ni mau tak mau ni, orang faham dah. Tak berat dalam hati. Tak berat. Dan tidak ada mulia di hati, tak ada respect kepada orang tu. Kalau dia salam dengan orang apa abang, dia tunduk pula sikit badan, itu ada hormat. Tapi kalau dia salam ke sini, duduk salam muka, duduk tengok sini, fahamlah. Makna tidak ada hormat. Tuan-tuan, kita kalau pergi rumah orang, tuan rumah buat macam tu ke kita. Salam dengan kita, muka tengok kelih, rasa apa mana? Ayang tak minum dah. Ayang tak minum dah. Kita main abang hajat kita aja. Kata ni saya pun bukan ada minta maaf lah saya ganggu. Saya main ni kerana ni, beritahu kita, kita minta maaf lah saya ganggu. Assalamualaikum. Kalau dia bancuh ayam manis, kau rasa tawang lah. Pasal apa? Pasal salam, dia tengok muka kelain tu, ambo tak mana sangat kan. Kita tak boleh. Kita rasa sensitif sangat orang buat macam tu ke kita. Macam tu juga orang, kalau kita buat ke orang. Kalau orang buat macam tu kat kita, kita rasa tak. Macam tu lah kalau kita buat ke orang, orang tak suka juga. Islam ajar kita macam tu. Dan bukanlah ia ambil endah kepadanya supaya bertanya-tanya hal dan bermesra-mesra sebentar sekejap. Dia kata, itu menunjukkan orang tu tak ada masa nak layan kita. Tak salah. Kita faham dah. Dengan kerana itu tidak menjadi kepujian jumpaan yang demikian itu. Dengan kerana tu jumpa tu pun dah tak jadi elok lah. Sumbin dah, jadi sumbin dah. Kita pergi di rumah dia, kita ingat adik beradik, dia duduk Kuala Lumpur, kita ingat kau adik beradik, kita pun ada hal di Kuala Lumpur, anak nak terima ijazah apakah, ingat nak pergi tumpang tidur rumah dia. Abang dulu kata nak pergi tumpang tidur rumah dia, dia pun kata okey. Kita pergi rumah dia, kita sampai waktu turun dah beg nak pergi Mekah itu ni, waktu turun dah. Waktu turun dah apa semua masuk, saya tak dengar bunyi duduk tengkang dia dua lelaki bini di dapur. Dengar ke telinga kita. Dengar ke telinga kita, duduk tengkang lelaki bini di dapur. Kita adik-beradik belah suami ni. Bunyi hak bini tu kata. Panggil adik-beradik hang mai semua. Bunyi lagu tu. Mai di telinga kita. Kita pun bang betul-betul. Radio kah? Takut yang tak ni kot radio bunyi kita tidur sangka. Kata tu aku mau dengar benda dia. Dengar. Sahalah. Memang suara dia pun. Bek Mekah tu naik balik dalam kereta. Buat naik balik pelan-pelan dalam kereta. Biar dia keluar mai lagi dia buat muka manis balik kat kita. Dia kata mana beg mana? Beg apa tak buat turun pun dapat dia buat turun dah tadi ni kan, tak buat turun dia kata dah, kami pun sebenarnya nak pergi Seremban kata nak pergi tidur rumah apa, tak bila apa pun tolonglah
Kalau gagah duduk juga apa sumbinlah. Nak duduk macam mana? Kita sampai bertengkar dah di dapur. Nak makan nasi macam mana? Tak lagi. Nak tidur macam mana? Tak lagi. Kita berasa bila orang buat macam tu kat kita. Macam itulah kita jangan buat ke orang. Pasal apa? Macam mana kita terasa hati, macam tu orang terasa hati. Islam ni sampai benda macam ni dia jaga. Benda macam ni dia jaga. Takkan benda kecil-kecil macam ni dia jaga. Benda besar Islam tak jaga. Benda kecil-kecil macam ni pun Islam jaga. Apatah lagi benda besar-besar Islam sangat-sangat jaga. Begitu. Dia kata melainkan kerana ada satu pekerjaan yang perlu dan lazim lekeh berhadapnya. Melainkanlah kita ni kalut. Kita ada hal nak kena apa ke semua. Tak bolehlah kita nak layan salam semua orang, tak boleh. Kita ada hal nak kena buat sekali lagi. Maka iaitu lebih beradabnya minta uzur kepada orang yang dipalingkan diri daripadanya. Habaq kata minta maaf banyak-banyak lah, saya lagi nak kena apa ke, minta maaf banyak-banyak. Islam suruh kita jaga hati sampai macam tu. Dan kata Anas lagi, walam yura muqaddiman rukbatayhi baina yaday jalisin lahu. Dan tiada pernah dilihat terbuka dua ujung lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di hadapan orang-orang yang duduk sertanya. Tak ada siapa pernah tengok lutut Nabi. Macam kita lah tuan-tuan. Habis mengaji masjid ni, turun-turun singgah kedai Tom Yam, duduk sembang tu, kain tarik naik ni, nampak apa-apa. Ya Allah. Baru balik masjid, pergi buat kelakul begitu. Duduk tunggu lembu makan rumput, dah kata lah yang tu. Kan? Kain tu memang pegang balik belakang ni, tarik naik. Kan? Tarik naik belah belakang tu, orang duduk lalu tengok, Pak Haji ni kata. Nampak habis benda-benda yang tak patut nampak. Tak, kadang orang ni dia jadi biasa macam tu. Dia jadi biasa, dia hangat, tak tentu punjak lepas tu. Dia tak boleh, dia duduk pakai sentung, labuh ni dia tak boleh. Dia gagah duduk ni, kalau dalam masjid ni pun kalau boleh dia nak selak naik sampai paha ni. Kalau boleh, tapi dalam masjid dia jaga jugalah. Dia turun masjid dia buat. Nabi, yang kata Nabi Muhammad ni, Nabi SAW, siapa pun tak pernah tengok lutut Nabi. Tidak pernah Nabi duduk, tarik kain naik sampai ke parah lutut. Tak pernah Nabi buat macam tu. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Masalah, dia kata duduk dengan terbuka lutut di hadapan orang itu satu adat yang tidak baik. Dia kata. Duduk tarik kain naik sampai ke lutut ni tak baik. Jikalau seorang itu memakai kain cokeng sekalipun, dia kata kain cokeng ni kain pelekat kita pakai ni lah. Kalau pakai kain pelekat sekalipun, duduk tarik naik sampai ke lutut tu tak elok. Ada orang pakai seluar nak ambil ayat semayang, dia silsin seluar naik sampai atas pada lutut, nak ambil ayat semayang. Ya Allah. Kan tak mau macam tu. Kerana yang demikian tu membawa kepada kurang adab dan kurang malu. Dia kata. Oh, yang buat macam tu, orang ni kurang adab, kurang malu. Kerana dua lutut itu sungguh pun ia bukan aurat, tetapi ia penyempurnaan bagi menutup aurat. Kita pusat sampai lutut. Jadi kalau tarik kain naik sampai parah lutut tu kira belum aurat lagi. Tapi tutup aurat yang sempurna ialah sampai kepala lutut tu tutup. Begitu. Maka menutup aurat itu wajib. Dan tiap-tiap yang menyempurnakan benda wajib itu, nescaya wajib ditutup. Jadi makna dia apa? Lutut kena tutup. Macam tu. Maka seorang yang menurut cara hukum Islam dan beradab dengan adab itu, memelihara ia akan dirinya daripada perkara ini, supaya dapat pahala ia dengan niat meninggalkan yang haram dan turut sebagaimana perbuatan Nabi SAW seperti yang tersebut adalah hadis pada masalah itu tadi. Dia kata, siapa yang jaga dengan niat nak pelihara hukum dan dengan niat nak ikut sunnah Nabi SAW, maka sesungguhnya orang ni adalah orang yang terpuji dalam agama. Sikit lagi kita baca, dia kata bab ma jaa fi khasfil mukhtal wa azabi. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan telan bumi akan orang yang sombong dan azabnya. Pernah jadi satu masa dulu orang sombong keluar daripada rumah dalam keadaan sombong, Allah perintahkan bumi telan dia. Nabi sebut benda ni di dalam hadis dia. Ketahuilah saudaraku, orang yang sombong itu ialah orang yang besar diri. Maka keterangan dan masalah orang yang besar diri itu telah lalu diterangkan beberapa masalah di dalam bab, dalam juzuk yang ke-12 bagi Bahrul Mazi. Maka di sini diterangkan lagi tambahan atas yang lalu itu. Sungguh pun orang yang sombong itu ialah orang yang menunjukkan keras diri dengan sebab memandang diri cukup kuasa dan memandang orang lain lemah.
ataupun memandang diri lebih baik, memandang orang lain tidak baik, atau memandang dia akan diri dia kaya dan cukup rupa pakaian dan cukup gaya, dan semua orang lain miskin, tidak mempunyai daya, dan lain daripada yang demikian itu. Maka apabila seseorang itu yang demikian, maka ialah orang yang dihinggap oleh sombong. Siapa berasa dia kaya, berasa orang lain semua miskin, itu sombong. Siapa berasa dia segak, orang lain semua bodoh, itu sombong. Siapa berasa dia lah ilmu paling banyak, orang lain semua jahil, bodoh, tak kerti apa, itu sombong. Macam itulah cerita dia. Siapa berasa diri dia lebih daripada orang lain serba kekurangan, itu sombong. Ni dia kata adalah penyakit yang tak elok kita biar ada dalam diri kita. Maka hendaklah ingat-ingat bahawasanya segala pandangan yang tersebut, yakni segala perasan dalam diri tadi ini, semuanya adalah pandangan bohong dan pandangan tipu daya syaitan semata-mata. Itu dia. Kalau kita rasa kita ni pandai sangat, ada lagi orang lagi pandai daripada kita? Ada. Kalau kita rasa kita ni kaya, ada lagi orang yang lebih kaya daripada kita. Tak boleh ada perasaan tu sebab kita tak tahu ada lagi orang yang lebih daripada kita. Begitu. Dan berlaku sebarang kehendaknya kerana yang sebenar-benar kaya dan cukup semua padanya itu ialah Allah juga. Itu dia. Hak betul-betul kaya ni Allah ada. Tak ada orang boleh take kekayaan Allah. Dan yang cukup kuasa, yang cukup gagah dan berlaku sebarang kehendak ialah Allah yang Maha Besar. Tuhan aja. Kalau dia nak apa pun jadi. Nama kata manusia tak semua benda dia nak boleh jadi. Dia tak mau sakit, tapi Tuhan bagi sakit kat dia. Dia tak boleh buang sakit daripada diri dia. Nama kata manusia, ada benda yang dia nak dia tak dapat. Ada benda yang dia nak dia tak dapat. Tuhan bagi kaya, Tuhan bagi pangkat, Tuhan bagi kedudukan, Tuhan bagi macam-macam Tuhan bagi kat dia. Tuhan tak bagi ketenangan dekat dia. Tak tenang. Tak tenang. Nak hidup makan ubat, nak buat kerja kena makan ubat. Kira hidup makan ubat, tak makan hati kan? Ada orang tu tak macam ni. Dia nak buat kerja ni, dia tak mau pergi mengantuk. Sebab kerja ni nak kena siap juga. Makan ubat, tak mau pergi mengantuk. Makan perah duk lepas ubat masuk dalam perut. Dah habis siap kerja, dia tak mau tidur pula dah. Nak kena makan ubat pula bagi tidur. Telan pula cekak lagi baru boleh tidur. Tenang mai kok mana orang macam ni. Kan? Nak cari macam kita ni. Duk mengaji pun boleh lelap lagi. Tenang, tenteram. Okay? Tenang, tenteram. Ni, dalam duk ramai hangat ni. Lena boleh lagi. Nampak ketenangan pada muka dia tu. Yang macam tu. Dan lain daripadanya, manusia ni ada benda yang dia tak dapat. Kan? Dia kalau boleh masa mengaji ni, tak maulah lena. Kan? Dia main ni pun main nak mengaji. Bukan main nak lena. Main nak mengaji, tapi apa akan daya kan? Terlena. Itu lemah kita kan? Lemah kita. Begitu. Baik, dia kata semuanya lemah dan dhaif serta tiada boleh berkuasa apa-apa satu. Tak boleh. Kita ni lemah sangat. Lemah sangat kita ni. Sikit aja lari daripada nak parking kereta tepi jalan kereta api tu. Lari main tadi kena hujan sikit. Balik malam ni bersin. Bersin demam semua. Punya komen kita ni. Punya komen kita ni. Sikit tu aja kena, habislah. Begitu. Dan hamba yang memandang seperti yang tersebut itu, tiada dapat melainkan rosak atas dirinya. Siapa yang duk berasa dia lebih, dia kuat, dia hebat, dia segala-galanya, ini adalah orang yang rosak, dia kata. Bahkan dapat dosa ia. Dan tiadalah Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang sombong itu. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Bahwasanya Allah Taala tidak suka ia akan orang yang ada ia sombong diri. Buat keras dan buat megah akan dirinya. Tuhan tak suka orang macam ni. Tuhan tak suka orang yang buat sombong, buat keras. Tuhan tak suka orang macam ni. Dan telah datang khabar sebagaimana dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, ana Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kharaja rajulun mimman kana qablakum fi hullah lahu yahtalu fiha فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها أو قال يتلجلج فيها إلى يوم القيامة. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia,
telah keluar seorang laki-laki daripada orang yang beragama dahulu daripada agama kamu, yakni dahulu daripada Islam. Nabi cerita kat sahabat, Nabi kata dulu, satu masa dulu ada satu orang laki-laki daripada kumpulan orang yang agama lain daripada kita. Satu masa dulu ada jadi. Keluar laki-laki itu dengan pakaian yang bagus baginya. Keluar pakai hebat-hebat, pakai dalam rupa bermegah-megah. Hal keadaannya menunjuk ia akan sombongnya. Keluar dahlah pakai hebat-hebat, tunjuk sombong dekat orang. Buat keras atas muka bumi ini, tunjuk. Biar dia ni jenis tak heran ke orang, tunjuk macam tu. Maka disuruh Allah Subhanahu Wa Taala akan bumi, telan akan dia. Maka bumi pun menjunjung sebagaimana perintah Tuhan itu. Maka ia pun, yakni bumi pun lalu menelannya. Maka jadilah laki-laki itu tenggelam dia di dalam bumi itu. Sabda Nabi, jadilah ia, yakni laki-laki itu terkapai-kapai di dalam bumi itu sehingga hari kiamat. Kata At-Tirmidzi, ini hadis sahih. Itu dia. Tuan-tuan, Nabi SAW cerita, takkan Nabi bohong kat kita. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Tuhan biasa ambil tindakan kepada orang sombong. Tuhan biasa. Oleh kerana Tuhan dah biasa ambil tindakan kepada orang yang sombong, maka tidak mustahil bagi Tuhan untuk ambil tindakan lagi sekali kepada orang yang juga sombong pada hari ini. Jangan sampai tindakan itu kena ke kita. Jangan sampai. Tuan-tuan dengar cerita Kamal Atar tu, apa jadi kat dia? Bumi tak mau terima mayat dia. Tuhan tunjuk sekali-sekali, dia tunjuk sekali-sekali. Kan hak cerita di Madinah dulu, hak cerita orang kaya apa di Madinah dulu, hak gempang keluar dalam surah Abang Majid, surah Abang Saudi keluar muka depan. Cerita Al-Uqubah, tajuk dia Al-Uqubah li tariki salat. Pusat headline surah Abang Saudi. Takkan surah Abang Saudi nak bohong. Al-Uqubah li tariki salat, pusat itu. Balasan yang kena ke atas orang yang tinggal sembahyang. Mati semayang di Masjid Nabawi, mayat dia bawa pergi sampai ke kubur dekat Baqi' Al-Gharqad, bawa pergi sana nak ke bumi. Baru dia nak bubuh tu tiba-tiba muncul mai satu, dia sebut ulang lah, muncul mai daripada liang tu, rak kata sambang, dia lilit, dia rentak masuk hilang dengan mayat, dengan ulang tu sekali keluar dalam surah Abang. Berita di Malaysia ni pun ambil berdasarkan daripada surah Abang Saudi ni, masuk pula dalam berita di Malaysia ni, dalam Mastika, dalam apa semua buat peluang cerita ni. Baik, takkan dia ni seorang teruk sangat, tak semayang sampai lebih, berapa ramai orang tak semayang pasal apa tak kena. Kita tak kata lebih tu. Sebab Tuhan dia nak tunjuk, bukan dia tunjuk kat semua orang. Dia tunjuk satu pengajaran kepada semua. Kita takut Tuhan dia nak tunjuk satu tu, kita takut kena ke kita. Na'udzubillah. Bukan gaduh kena kat semua orang. Takut hak satu tu. Hak nak dijadikan satu kes contoh kepada orang ramai ni. Kita takut hak satu tu, pup, kata kena kita. Ya Allah, tuan-tuan, anak pinak keluarga menanggung fitnah yang menimpa kita. Anak pinak isteri, anak-anak ni keturunan mak pak kita, kalau ada lagi adik abang, kita menanggung fitnah tu. Abang dia tu ni, adik kena fitnah, pak budak ni tu ni. Tuan-tuan, jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala dia ambil satu tindakan itu kena ke kita. Jangan. Jadi jaga diri masing-masing. Saya pesan diri saya, pesan kepada tuan-tuan semua. Ayat Quran, hadis Nabi, jangan buat main-main. Ayat Quran, hadis Nabi, jangan buat main-main. Benda yang Allah sebut dalam Quran, benda yang Nabi sebut dalam hadis-hadis sahih dia, jangan buat main-main. Jangan kata tak sesuai, jangan kata tak layak, jangan kata tak guna, jangan kata zalim, jangan kata tak elok kepada ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Kerana dengan kata begitu kita mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala mai ke kita. Kita takut murka Allah tu menyebabkan kita dan keluarga kita menanggung susah sampai bila-bila. Tuan kena ingat, di hari akhirat itu yang ada hanyalah golongan yang menyesal. Hari akhirat itu Nabi kata hak ada di padang mahsyar tu, hak ada dalam syurga tu, hak ada dalam neraka tu, semua golongan menyesal. Orang baik menyesal kerana dia tak buat banyak kebaikan, menyesal.
Dia dah jadi ahlul jannah dah jadi ahli syurga dah. Jadi ahli syurga pun menyesal lagi. Menyesal pasal apa? Menyesal. Dia kata, kalaulah dulu aku buat lebih lagi, tentu Allah balas kat aku lebih baik daripada ni. Menyesal juga. Dia duk merasa aku dulu relax banyak lagi. Aku dulu duk rehat banyak lagi. Banyak lagi benda yang aku boleh buat. Tapi dulu aku tak buat. Walaupun dia dah duduk di syurga, dia rasa menyesal lagi kerana tak buat lebih daripada hak dia buat dulu. Apatah lagi orang yang duduk di neraka. Apatah lagi orang yang duduk di neraka. Menyesal dia, Allah sahaja yang faham. Jangan jadi orang yang menyesal. Kita cuba sedaya upaya. Takat mana kita boleh buat, kita buat. Lepas pada itu kita bertawakal kepada Allah. Kita dah buat yang termampu kita buat. Kita harap Allah Subhanahu Wa Taala terima kebaikan yang kita buat ni. Kita harap Allah bantu kita untuk ikhlas dalam amal-amal Islam yang kita buat ni. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita semua. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk sombong pada berjalan itu di murka Allah. Jalan cara sombong pun Allah murka. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.